dikembalikan untuk dikenakan beban seluruhnya ke atas rakyat jelata. Tuan-tuan. Tadi saya minta laluan, kamu tak beri. So minta maaf. Saudara yang berhormat Menteri Hal Ehwal, abang saya lah. Ya, senang. Dia kata kita tidak mahu mengekalkan satu daya saing yang palsu di dalam industri-industri kita. Bagus. Jangan ada daya saing yang palsu. Saya harap kita kenakan dasar yang sama kepada Petronas. Kita boleh dikatakan subsidikan Petronas dengan membenarkan mereka mengeluarkan minyak daripada bumi kita dengan hanya membayar royalty yang begitu rendah. We are subsidizing Petronas dengan izin. Apa salahnya bila kita beri mereka harga yang murah? Kita mereka kembalikan manfaat daripada itu kepada rakyat jelata. Coba kalau kita tender out dengan izin satu oil field, panggil Petronas, panggil Shell, panggil Esso, buat bid. Berapa peratus kamu nak beri kepada negara Malaysia, kerajaan negara Malaysia? Kita nampak sudah pasti Shell akan beri 50%, 60%, 70%. Tapi kita beri kepada Petronas 15%. Kenapa? Supaya kekayaan yang diperolehi oleh Petronas akan dikembalikan kepada rakyat. Tapi rakyat tidak mendapat manfaat. Kalau kita kata kita tak nak subsidi dan kita mahu satu daya saing yang benar, yang bukan palsu, use the same standard for everybody, termasuklah IPP, termasuklah Proton, termasuklah Petronas. Tapi sebaliknya, syarikat-syarikat yang seperti ini, kita membantu, kita memberikan layanan yang istimewa, dan kita mohon rakyat jelata tanggung beban. Saya nak ceritakan satu peristiwa di dalam sejarah umat Islam, dengan izin Tuan Speaker. Saya boleh izin ya Mat, tapi masanya Mat ada 3 minit saja lagi. Okeylah, tambah 2 lah. Pada zaman Imam Nawawi rahimahumullah, raja yang memerintah, yang menunggu mendengar berita tentang serangan tentera Tatar, maka Sultan memanggil semua ulama-ulama, meminta pandangan. Dia nak minta daripada setiap rakyat jelata dikenakan kenaikan cukai supaya boleh dikumpulkan harta untuk membelikan senjata untuk memerangi tentera-tentera Tatar itu. Semua ulama sokong. Ni ulama UMNO lah. Yang menolak Imam Nawawi. Dia menolak. Dia kata selagi mana kekayaan dan cara hidup kemewahan raja, emas, gelang-gelang emas yang diberikan kepada hamba-hamba abdi di dalam istana, isteri-isteri sultan dan sebagainya, tak diserahkan kepada khazanah, kepada Baitul Mal, selagi mana kekayaan ini tidak dikorbankan oleh pemimpin, jangan suruh rakyat berkorban. Ini berdasarkan kepada kefahaman apa peranan kerajaan. Kerajaan duduk bukan untuk nak lord it over the people, untuk nak jadi sebagai raja, di atas rakyat jelata. Kerajaan wujud untuk membela rakyat dan menentukan bahawa
suasana yang seperti ini tidak berlaku. Tentukan bahawa kemudahan yang telah dan sedang dinikmati oleh rakyat jelata akan diteruskan. Dan inilah apa yang kita harap yang akan dilakukan, dan sekiranya kita nak korbankan masa sekarang untuk satu masa depan yang tak tentu, ya, biarlah kita lakukan, ya, janganlah kita lakukan, ya. Lebih baik untuk pembangunan kita lakukan dengan satu cara yang tidak menjejas masa sekarang masyarakat dan masa sekarang rakyat jelata. Baik, Yang Amat. Don't sacrifice the current for an uncertain future. Ya. Baik, Yang Amat. Kita kata kita nak koridor-koridor ini, tapi cuba lihatlah yang super koridor yang telah menelan belanja berbilion-bilion, apakah hasil daripada itu? Baik, Yang Amat. Ya. Ya. Lalu saya mohon menolak dan membangkang usul yang dikemukakan. Terima